Assalamualaikum, salam sejahtera Debat Bola episod 62. Saya Amir Fuad bersama dengan Izzy Nazri, Jufri Juki dan juga Amir Arafat. Hari ini adalah hari yang istimewa buat pemain ke-12. Hari ini sebenarnya 4 hari bulan Ogos, tapi mungkin video ni keluar nanti later lah. Betul lah. Tapi 4 hari bulan Ogos adalah hari ulang tahun buat pemain ke-12. Jadi sikit. Happy birthday to you. Okay, so cerita pasal pasukan Kedah. So baru-baru ni kita sering kali dengar yang Kedah ada banyak masalah. Sebenarnya bukan banyak masalah, satu je masalah dia ialah hutang, gaji kepada pemain, pegawai dan staff-staff lain lah. Benda ni start sebenarnya dah lama. Katanya dah 5 bulan tak dibayar gaji, tapi penyerang Kedah sendiri ataupun sebenarnya kita rewind lagi, sebenarnya Hadin ada keluarkan kenyataan dekat media sosial mengatakan ada rasa tak puas hati lah. Tapi baru-baru ni pemain import Kedah Kepa Sherman dan Ketua Jurulatih Kedah Aidil Syahrin mengeluh di media sosial tentang apa yang sedang berlaku di Kedah, which is gaji lah, kemungkinan besar pasal gaji lah yang tak dibayar selama 4 ke 6 bulan atau 4 ke 5 bulan. Kenapa lepas 5 bulan tak bayar gaji baru nak meluahkan perasaan? Kenapa tak awal lagi buat aduan? Aku rasa satu, duit tabung kecemasan diorang sendiri pun mungkin makin menyusut lah. Lepas tu kedua, mungkin ada perbincangan daripada pihak pengurusan, tak kisahlah sama ada yang lama ataupun yang baru, sudah ada perubahan. Mungkin ada menjanjikan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ni. Okey. Jadi aku pun tak nak petik mana-mana laporan, tapi yang kita faham pun ada perbincangan tu. Cumanya mungkin benda ni makin berlanjutan dan mungkin seolah-olah diorang ni rasa makin lama makin terpinggir dan komunikasi. Maknanya pada awalnya dia nak bagi peluang lah dekat Kedah. Mungkin bagi peluang, nak bagi masa untuk selesaikan masalah, mungkin dengan ada perubahan transisi kerajaan tu kan. Jadi mungkin kerajaan lama, kerajaan baru mungkin ada janji-janji dan mungkin ada perancangan masing-masing. Tapi paling menjadi titik tolak dia lah bila kerajaan baru sendiri cakap kita tak akan guna duit kerajaan negeri untuk bayar peruntukan je lah. Kita akan masuk kejap lagi. Presiden baru KFA, which is Menteri Besar Kedah, Yang Amat Berhormat Muhammad Sanusi mengeluarkan kenyataan. Dia kata bukan gaji je, tapi KWSP, LHDN dan lain-lain tidak dibayar. Lebih kurang 10.6 juta hutang yang perlu dibayar KFA. Dia tegas tak nak bayar guna duit kerajaan. Jadi Juf, persoalannya kalau dia tak nak guna duit kerajaan, jadi dari mana sumber duit KFA nak dapat sekarang untuk bayar gaji? Macam aku cakap lah, jawapan untuk benda ni tak sepatutnya sekarang baru nak fikir apa jalan penyelesaian lah. Sepatutnya sebuah pasukan bola ni, macam bila kita sambung balik pasal business entity ni, dia akan payung sebelum hujan lah. Tapi kalau dah hujan macam ni baru nak fikir apa. Ni dah lebat lah ni. Dah lebat dah baru nak cari payung tu. Macam masalah macam ni tak boleh lah. So of course option dah tak banyak lah Min. Bila kau tanya aku apa yang boleh buat, option bila dah terjadi macam ni, apa yang ada sepatut macam aku cakap, rancangan awal tu kena ada lah dulu sebelum benda ni terjadi. Dan benda ni macam kita cakap berulang-ulang kali dah 2020 masih ada masalah yang sama. So everything sepatutnya sudah tahu apa yang patut dia buat sebelum terjadi. Maksudnya aku nak terangkan kat sini, tahun ni jadi kepada Kedah. Maksudnya 2021 tak semestinya tim yang tak pernah jadi tak mustahil jadi kat tim lain lah. Betul. So maksudnya semua dah tahu dah pasal benda ni, yang dah kena ada lah emergency fund macam Amir cakap tu. Dan tapi aku rasa sudahnya dia akan pakai juga duit kerajaan negeri. Yelah, mana ada sos lain kan. Aku rasa sudahnya akan pakai juga. Yang Muhammad Sanusi juga kata pasukan kena overhaul. Kalau gaji pemain besar sangat, boleh pergi pasukan lain, kata dia. Dia kata dia cuba untuk dapatkan penaja dari luar untuk menyelesaikan masalah gaji ni lah. Dia juga cakap pemain akan kena potong gaji. Izzy, macam mana nak overhaul ni? Kalau pemain tu kontrak panjang, dia punya kontrak tu panjang lagi, macam mana kau nak overhaul? And also, masalah nak cari penaja ni untuk menyelesaikan ni, ada ke penaja nak masuk macam tu aja? Personally, soalan kau tu sebenarnya telah pun dijawab untuk mesyuarat pertama MB Kedah untuk Persatuan KFA hari ni, kalau tak salah aku lah, berkaitan dengan penaja. Soalan tu sebenarnya kita pun akan question, boleh tak ataupun ada tak keinginan penaja nak masuk ketika pasukan tersebut berhadapan dengan masalah sebegini kan. Tetapi apa yang aku baca, difahamkan ada lebih kurang dalam 2 ke 3 penaja dah hampir pasti untuk masuk menaja pasukan Kedah. So aku menjangkakan mungkin
duit dua atau ketiga penaja tu akan pakai untuk membayar hutang piutang kafe itu sendiri. Kemudian yang nombor 2 apa tadi kau tanya? Overhaul ni. Macam mana dia nak overhaul dari segi apa ni? Bila Presiden cakap overhaul, apa maksud dia overhaul? Dia masa dia bercakap dengan wartawan mengenai overhaul tersebut, dia tak perincikan lah overhaul dari segi macam mana. Cuma dia ada usik sedikit, dia kata kita akan bayar gaji pemain Kedah berdasarkan kemampuan kita. Dia bagi contoh, kalau kita mampu bayar RM20,000, kita akan bayar RM20,000 je. Andai kata RM20,000 yang kita offer kepada pemain tersebut, pemain itu tak nak, dia kata dia buka jalan keluar untuk pemain tersebut keluar mencari pasukan lain. So kat sini kau boleh nampak yang istilah overhaul tu sebenarnya dia nak kurangkan pembelanjaan. Tapi kalau orang tu ada kontrak lagi, kau melanggar kontrak. Betul. Which is aku rasa dia akan ambil juga risiko tu dan dia akan bayar jugalah baki kontrak ataupun dia hutang dengan pemain tu macam mana dia nak solve. Mungkin dia akan fikir itu fasa kedua ke, fasa ketiga ke. Fasa pertama fokus dia nak selesaikan hutang yang sedia ada ni dulu. Andai kata dia offer kat sesuatu pemain tu kata okey tak apalah kalau you willing untuk bayar RM20,000, I tak naklah main team untuk Kedah, I nak main untuk team lain. Okey tak apalah. Mungkin itu kes pemain tersebut dan KFA itu sendiri mungkin dia akan layan ataupun dia akan usahakan untuk selepas ni, mungkin fasa kedua, fasa ketiga untuk proses hutang tu. Okey, Presiden sekarang ni ada salahkan kepimpinan terdahulu sebab janji yang bukan-bukan. Tapi kalau nak salahkan kepimpinan dahulu, kenapa dia nak jadi Presiden KFA sekarang ni? Bukankah sebagai Presiden beliau lah yang bertanggungjawab sekarang? Dia okeylah, salah menyalah ni bukanlah benda yang baik sebenarnya kan. Kau pun selalu salahkan kita orang. Biasalah kan. Lepas tu kita pula salahkan netizen. Netizen salahkan itu. Itu biasa. Tadi soalan kau berkaitan kenapa dia nak ambil post tu, ialah sebenarnya ini ialah tradisi. Kursi tradisi lah. Once you jadi post MD, you nak popular, aku tak nak letak macam tu lah kan. Tapi aku rasa, tapi kenapa dia ambil? Aku nak tanya kau. Sebab bukan dia nak jadi popular. Sebab tu cakap, dia itulah kursi tradisi dan dia merasakan, bagi aku setiap negeri dia ada sentimen lain-lain. It works juga dengan Selangor. Apa sentimen Kedah? Sentimen Kedah, dan setiap sebenarnya sentimen Kedah ialah, aku bukan Kedah lah, tapi aku dapat merasakan bola sepak Kedah memang ada sokongan yang padu. Dan selama ni pun, sepanjang mana-mana pentadbiran pun, semuanya MB ialah Presiden secara langsung. Ini ialah bagi setiap negeri. Tetapi untuk Selangor, minta maaf lah, ambil contoh Selangor pun pernah withdraw benda ni. MB tak nak ambil, jadi Exco Sukan dan Kebudayaan yang ambil. Ada juga pergolakan macam ni tak nak bagi duit isu macam ni. Tetapi di situ kita tak melihat menunding jari, tetapi dekat situ FAS belajar untuk stand on his own. Jadi untuk menjawab soalan kau, kenapa dia ambil tampuk kepimpinan tu, mungkin aku tak merasakan populariti itu nombor satu, tapi dia merasakan ada tanggungjawab yang dia perlu selesaikan. Sebab siapa yang akan menyelesaikan masalah sesebuah pasukan bola sepak ataupun satu pasukan yang mewakili negeri kalau bukan MB itu sendiri? Sebab ini bukan masalah, this is a white collar punya issue, peringkat tertinggi. Tapi tak boleh ke kalau dia bagi seseorang yang, contoh ini aku nak tanya soalan seterusnya lah, tapi bagi seseorang kepada seorang yang mungkin dia tak ambil post tu, tapi kerajaan negeri support, dia bagi orang lain yang handle. Kenapa dia yang kena ada kat situ? Boleh juga, tapi kau akan tambah satu lagi proses. Kau nak mencari orang tu siapa? Siapa yang willing untuk... Cik Zampil Ahmad ada. Tak ada? Langsing header. Dia boleh pinpoint dan dia boleh tunjuk. Tapi kat sini, kalau nak menjawab soalan kau, kau pun lebih menunjuk pada ke arah dia nak mencari populariti lah. Benda tu, kalau aku tak jawab, lah. kan? Cara soalan kau tu untuk aku menjawab, dia seolah dia nak mencari populariti di jalan tu. Kau macam tak nak mengaku pula. Sebab aku bukan di tempat dia. Kalau aku tempat dia, mungkin aku kata ya. Tapi sikit sebanyak ada lah. Mungkin lah. Kalau tidak, aku pun tak kenal. Tak, Amin sikit sebanyak mestilah. Mesti ada. 20% lah. 20%. Advisor dia mesti cakap. Of course lah. Nak ada political mileage tu mesti ada. Tapi pada aku, isu kat sini, 10 juta, kalau kau nak bagi burden ni dekat someone yang untuk mencuci benda ni, sama ada businessman ke apa, kalau dia willing to step up, dia mesti dah willing pergi cakap, tak apa, saya boleh ambil kos, saya nak ambil benda ni, dia bagi serah dekat saya. Okay. Aku rasa dia pasangan dia ada masalah yang lebih banyak lagi dia nak selesaikan. Tak ada businessman ataupun any corporate yang willing untuk masuk dan selesaikan masalah ni tanpa ada ekosistem. Bekas Setiausaha Kedah FA YB Asmirul kata jangan tuding jari dekat pengurusan lama sebab amanah dan tanggungjawab telah dirampas di pertengahan jalan pemerintahan.
Dia kata pemain tanda tangan kontrak dengan persatuan dan bukan pengurusan lama. Ada logik ke dia cakap macam tu, Jo? Sebenarnya itulah aku cakap, struktur tu sendiri menjadikan benda ni jadi sukar lagi lah. Bila presiden come and go, benda tu akan ada jadi alasan yang simple lah untuk orang dulu lah. Orang dulu. So tu aku cakap, actually kau kena tengok dari sistem tu sendiri. Bila dia dah buat macam ni, jadi nampak loophole tu lebih mudah lah. Statement dia macam kontradi juga. Dia cakap jangan tuning jari. Tapi nampak dia macam dia nak tuning jari ke management baru. Senang buat duit. Ya, aku nampak macam tu lah statement dia. Kan? Okay. Aku nak tambah sikit lah yang Jupnya dengan apa yang kau nyatakan kat situ. Dia macam ni, Min. Aku ada baca satu kisah, which is link tu aku dapat daripada YouTube, daripada berita bola sepak Kedah lah. Thank you very much, bro. Cerita tu mengenai satu kilang. Okay. Owner kilang lama dan juga owner kilang baru lah. Right. So, kilang yang owner lama ni, dia beli mesin yang mahal tau dekat kilang tu. Okay. Kemudian berlaku pertukaran owner lah. Jadi bila owner baru masuk, dia question, kenapa owner lama ni beli mesin semua mahal-mahal ni? Okay. Question dia kat sini. Masa dia beli tu, yang mahal dia beli mesin mahal, beli mesin yang ni mahal. Kau tahu tak, kau orang yang baru duduk kat kerusi tu, kau tahu tak apa benda plan yang dia nak buat? Tapi dia mesti ada plan. Okay. Betul tak? Dia as a boss dekat kilang tu, tujuan dia beli mesin ni sebab apa? Mesin ni bagus, tahan lama, low maintenance, lebih cepat barangkali. Tapi engkau as a orang yang baru, kau datang-datang, apa sebab beli mesin ni mahal sangat? Kan kita tak ada duit. Kan kita tak ada ni, kan kita tak ada tu. Okay. Dia question benda yang tak ada. Tapi dia tak question kenapa purpose ataupun tujuan mesin mahal itu dia beli. So, berbalik kepada cerita Kedah ini. Right. Macam kau cakap tadi, dijanjikan macam-macam lah apa semua tadi tu kan. Okay. Aku rasa benda ni mudah je. Mungkin kepimpinan lama ada perancangan mereka sendiri. Bila ada perancangan mereka sendiri, dia dah tahu dah. Kalau kita buat ni, ini ganjaran dia untuk pemain ni. Kalau kita buat macam ni, inilah hasil dia apa semua. Tiba-tiba, bila dia nak execute plan tu, mungkin baru 20-30%, dia kena tukar. Orang lain masuk. Orang lain masuk, apa kerja dia buat? Dia akan tanya, pasal apa engkau over ni, pasal apa? Sepatutnya, bagi akulah. Okay? Yang aku nak faham senario tentang kilang tersebut dan juga senario tentang apa yang berlaku pada persatuan KFA ni sendiri. Engkau dah duduk kat kursi tu, okay? Itu adalah tanggungjawab kau. Itu nombor satu. Kau jangan question macam mana aku nak buat benda ni, kenapa engkau offer benda ni. Jangan question benda tu. Itu tanggungjawab kau. Okay? Engkau duduk kat situ dengan rela hati kau. Okay? Tak ada orang paksa kau pun jadi MB. Ataupun tak ada orang paksa kau pun jadi presiden. Alright? So, engkau beranikan diri kau. Okay? Letak tanggungjawab tu nombor satu. Fikirkan macam mana nak selesai masalah. Andai kata kalau pengurusan lama cuba nak tuding jari kat kau, buat pekak je. Buat pekak je. Kau tak perlu nak berbalas balik benda tu. Kan? Kau tak perlu question kenapa kau janjikan tu, kenapa. Jangan question benda tu. Okay, Zee, aku bila kau cakap pasal kilang, bila kau cakap pasal FA ni, aku faham apa maksud kau nak buat banding. Tapi aku rasa ini bukan perbandingan Apple dengan Apple. Betul. Sebab perbandingan bila kau cakap kilang adalah company. Bila owner baru masuk, maknanya dia beli company. Perbandingan itu bukan mengenai benda tu. Perbandingan itu adalah aku nak cuba question, kau masuk benda tu. Yes, bagi aku habis dulu Zee. Perbandingannya aku cakap, okay, owner baru masuk, contoh owner yang lama dibeli macam-macam ni apa semua, dia cakap, aku dah tak boleh lah bisnes ni, aku nak jual bisnes ni. Aku jual kat Mamat ni 300 juta. Bila Mamat ni masuk, dia tahu yang dia masuk, aku kena bayar 300 juta. At the same time, aku tahu mesin-mesin ni semua ada lama. Tapi kita bercakap pasal FA, Zee. FA ni ialah bukannya orang ni baru masuk, dia bawa dengan duit ke apa. Yang company, bila company, owner masuk dengan dah tahu yang sebenarnya apa, kenapa kau beli. Kalau contoh dia nak, kalau owner kilang tu nak question pasal mesin tu salah dia. Sebab dia tahu bila dia masuk. Sebab tu saya cakap, bila FC dengan FA ni sangat berbeza. Itu bagi aku bukan, untuk akulah, bukan perbandingan yang tepat lah. Yang tepat Apple dengan Apple. Sebab, tapi aku faham maksud kau, Zee. Aku faham maksud kau dari segi macam, yelah kau dah masuk ni. Cumanya, macam aku cakap, syarikat ni berbeza dengan FA. Bila kau cakap pasal syarikat, kau
ada bercakap pasal aset, kau ada bercakap pasal bila Mamat ni beli syarikat ni Valuation mesti of the valuation company. apa semua. Tapi FA tak. Ya, FA ya. masalahnya. Tak, I mean aku tak adalah go into deep pasal pasal Tak, aku aset faham, tu. aku faham. Aku cuma nak cakap tentang tanggungjawab diri Betul, lah. betul. Tanggungjawab tu Itu memang Betul. Aku punya cerita tu, the whole cerita aku tu sebenarnya Ah. pasal tanggungjawab, bukan pasal mesin tu pun sebenarnya. Dan kau dah duduk kat tempat tu, kau tak perlu question lah. Dia Kau paling sepatutnya hadap lah. Itu maksud aku. Dia paling tak best apa Aziz? Aku cakap kau, takkan kau tak tahu Kedah ada hutang masa kau duduk aku situ? mungkin dia tahu. Itu sebab Obviously dia tahu. obviously tahu. Tapi yang paling tak best sebenarnya apa Tipu tau? tak tahu sebab benda ni cerita ni surat Ya, khabar betul, ni daripada Betul, awal takkan kau tak betul. ambil surat khabar. Tapi yang paling tak best sebenarnya apa? Bila communication ni dia berbalas tanpa ada penyelesaian. Betul. Yang lama marahkan baru, Betul. yang baru marahkan lama, and then masalah tu tak selesai, tak berjalan. Itu yang jadi tak best pada aku. Dia tadi ada nak mencarut apa. So bagi aku, sebab tu aku cakap dia punya isu utama adalah semua adalah involvement apa? Political mileage. Yelah, Bagi aku. of course lah. So bila political mileage, kau tak ada satu, tu aku cakap kalau dia nak tanyalah siapa yang management lama ke salah, management baru ke, bila tu aku cakap, bila kau bergerak atas dasar political mileage, kau tak akan ada satu nawaitu yang untuk create legacy. Betul. Bila tak ada create legacy, okay, contoh MB baru ni, dia dah, bila dia punya nawaitu political mileage, bila aku cakap, bila pasal political mileage, okay, dia dah tahu susunan, katakan dia ada orang-orang dia ada investor ke whatever, boleh settle 10 juta. Tapi Bila lepas dia tu, belah? dia tak belah, okay, dah settle. Dia apa lepas tu dia akan buat? Adakah dia akan create legacy baru yang which is akan ada duit lagi untuk Kedah 5 ke 10 tahun? Dia tak akan buat macam tu. I mean, Sebab aku dia tak tahulah berada dekat situ. betul. So apa yang akan selalu tipikal yang kita nampak, dia akan bila dia dah settle ni, katakan dah ada untung, dia akan buat same management yang dulu. Berbeza. Dia akan spend, betul tak? Betul. So- Berbezanya Ju, bila kau ada owner, ownership, kita cakap pasal FC daripada FA. Owner orang sama. Contoh owner dia Encik Easy lah katakan kan. Dia ada masalah hutang ni apa semua. Apa dia boleh buat? Dia boleh jual Kedah ni. Dia boleh Ya. invite investor cakap, kau belilah kelab aku. Betul. Tapi dengan FA ni kau tak boleh. Betul. Itu perbezaan yang kalau kau boleh tengok dekat Eropah ataupun England, adalah jadi aku akan cerita macam mana dia orang punya sistem ni kalau nak jatuh bankrupt lah apa benda ni semua kan. Okey, kita teruskan dulu. YB Asmirul ni tambah, dia kata Kedah beli Kepa Sheman dengan Kipre Cici sebab nak mantapkan lagi serangan selepas tewas dalam Piala Malaysia tahun lepas. Gaji yang ditawarkan pun tak banyak, dia kata. Katanya lebih kurang 125,000 lah. Tak banyak. Tak banyak lah. Itu yang aku baca surat khabar tu lah. Itulah surat khabar. Itu memang statement dia. Terkejut Kan? tak banyak. Tak banyak 125,000 setahun. Okey, tak banyak. Dia 125,000 ni. Setahun. 10 bulan dah 1.2 million. Kak, setahun tu betul lah. 125,000. Pemain presiden. Kalau 125,000 Kepa Sheman setahun okey lah. Kapten Kedah cakap mood pasukan semasa latihan kelihatan suram dan tiada wajah yang gembira. Dia kecewa sebab apa yang dijanjikan dengan bekas presiden semua tidak dikotakan. Dah buat aduan dekat Persatuan Pemain PFAM. Bola Sepak PFAM tu. Perlu tak buat aduan seterusnya kepada FIFA supaya Kedah ni tak terus disaman dan pasukan digantung supaya tidak bertanding. Pemain kau rasa berani buat macam tu? Bila pemain dia dah melakukan apa yang dia sepatutnya lah, langkah-langkah dia macam by right, yang aku faham pasal PFAM, dia adalah menjaga hak kebajikan pemain lah. So sebarang proceed to another level ke FIFA ke apa, aku rasa it go by the organisation of PFAM lah. So tapi tindakan tu betul lah apa yang diorang buat. So menjaga kebajikan pemain. Pemain tak seharusnya menjadi mangsa benda-benda macam ni lah. Macam aku cakap, kesian benda ni. Tak tahulah, macam aku cakap, dia ibarat macam bila kita cakap pasal company tadi, sebuah company ni bila pekerja tak dibayar gaji 5-6 bulan, siapa yang nak bekerja lagi untuk teruskan production? Sebab dia ada motivasi. Tak ada. So aku rasa apa yang mereka boleh buat adalah membagi tahu organisasi yang kebajikan dan seterusnya. Dan tapi itulah aku cakap, sedih lah sebagai pemain. Of course, walaupun aku tak adalah yang rapat dengan ada kenalan pemain ke, tapi benda-benda macam ni is, macam aku cakap lah, is very sad for our industry sendiri lah. Di England, kalau kelab owner gagal bayar hutang, kelab akan diuruskan oleh admin atau setiausaha. Maksudnya, katakan macam ada situasi Kedah ni, tapi dia FC lah kan, kelab. Dia akan macam, dia tak jatuh bankrupt terus. Maknanya dia gagal, dia tak boleh involve dengan kelab, dia akan biar setiausaha tu yang handle. Setiausaha ataupun admin, dia panggil administrator lah. Going into administrator. Admin tu sendiri atau setiausaha akan cari
investor baru yang sanggup nak bayar hutang dan take over the club. Beli company Usually macam tu lah, macam Bolton Wanderers baru-baru ni, dah nak habis dah ni, dah hujung-hujung tanduk, sekali tiba-tiba ada satu investor masuk, selamatkan Bolton, bayar hutang apa semua, dan dia jadi owner barulah. Sebab tahu cakap nak cari investor pun, mungkin investor tak fikir untuk buat duit pun. Mungkin investor tu masuk untuk sebab minat, sayang kan. Dan juga dia rasa mungkin dia ada bisnes lain, dia boleh marketing through football ke apa kan. So itu cara dia orang. Kalau katakan tak berjaya untuk dapatkan investor baru, kelab akan ditolak mata dan diturunkan liga. Bila kau dah diturunkan liga, bermaksud perbelanjaan kau akan lagi kurang. Tapi tak bermakna hutang tu semua ada lagi. Hutang tetap kena diselesaikan walaupun turun ke mana pun. Yes. Jika gagal juga mencari dana pelabur, boleh isytihar muflis. Tapi muflis dari segi dia orang cakap protection or something like that. Muflis ni kan ada banyak. Artikel 9, artikel tu apa benda semua kan. So, bila dah muflis, kau still kena bayar. Tapi kau mungkin bayar benda-benda yang penting dululah. Something like that. Tapi dekat baru-baru ni, Wigan. Salah satu contoh, Wigan Athletic yang pernah main dekat Liga Perdana Inggeris, EPL. Hampir aku rasa sekarang ni dalam keadaan tenat. Sekarang ni Wigan. Siapa nak jawab apa masa depan bola sepak Kedah? Macam ni lah. Diam tanpa suara. Dia satu je lah. Aku rasa pilihan untuk Kedah itu sendiri aku baca kat Twitter macam ada Rimau sebelah cakap cubalah belajar daripada orang yang pernah dapatkan penajaan. Contoh macam baru-baru ni, the latest issue ataupun latest news yang kita tahu mengenai macam mana Selangor buat program local giant dia orang. Dia berjaya menarik 700,000 untuk tempoh PKP tersebut. Bayangkanlah tempoh PKP orang sibuk nak cari duit, Selangor juga sibuk nak cari duit. Dia boleh generate 700,000 hasil daripada buat program penajaan kecil. Macam saudara Rainbow ada cakap Titan dan juga Hercules lah. So why not Kedah offer benda tu, program tu, dia create program tu, libatkan penyokong dan juga penaja luar ataupun komuniti luar ke, something like that, untuk involve, bantu pasukan Kedah. Maksudnya benda tu dah ada, kau copy paste je. Betul. Kan? Selangor pun copy paste daripada Jepun. Selangor pun ada buat baru yang fanbot tu jual so 100 sebenarnya ringgit. kau boleh tiru juga benda tu. So kalau kau nak cakap aku tentang masa depan Kedah itu sendiri, aku rasa paling kuat pun Kedah akan tolak mata je lah. Aku rasa diorang akan survive lah benda tu. Jalan terbaik lah. Ini kalau situasi yang terbaik, reset balik. Maksudnya, mulakan balik Kedah ni dekat Liga Division 3 M3 dengan bajet yang lebih rendah. Start balik kosong ni. Tapi aku tak rasa ramai boleh terima lah kot. Tak, aku rasa pokok pangkal dia kena selesai hutang dulu, Min. Yelah, okey. Turunlah kot mana. Okey. Hutang selesai hutang. Start zero balik. Tapi ramai ke yang boleh terima? Sebab aku ada penyokong Kedah yang aku rasa hardcore yang tak boleh terima benda ni. Kalau nak start daripada M3, katakan bajet 5 juta je. Silap-silap M3 sebenarnya tak sampai 5 juta. 2 juta pun kau boleh run. Realistically, kalau pada aku, that's the best lah. Sebenarnya bukan satu pasukan je pada aku. Banyak lagi. Pada aku the whole liga. The whole liga. Kecuali JDT lah. Pada aku the whole liga. Maknanya JDT main seorang lah. Dia home away semua dia seorang. Dia tunggu. Dia tunggu orang lain. Tak, dia main sama dia. JDT 1 je tidur. Dia main sama dia lah. JDT 2 pun tak. Dia JDT 1 dia bagi jadi 1.2. Awal. Kalau untuk pendapat aku secara jujurnya bila kita pandang Persatuan Bola Sepak ataupun pasukan bola sepak ni sebagai entiti perniagaan, apa yang terjadi kat Kedah ni umpama macam itulah. Bila sesuatu syarikat bila tak mampu bayar gaji pekerja, bila sesuatu syarikat dah tak mampu generate income, apa yang akan terjadi? As simple as macam kita cakap lah, kita tahu semua akan jadi, dia akan list lah, dia akan ada proses semua. Tapi tak semestinya, aku nak sambung lah apa yang kau cakap M3 tu, aku bersetuju. Sebab bila tak semestinya, bila kau dah declare dia paling bawah, iaitu kalau company pun reset lagi kan, dan ada je, banyak je lagi company yang bila dah move, dia buat another company dan bangkit start baru balik kan. Sebagai aku, kalau akulah sebagai penyokong Kedah, macam aku pernah cakap dulu episode sebelum ni, aku lebih rela tengok sesebuah pasukan tu bermula stabil daripada bawah, bermula dengan management yang betul, keadaan lagi stabil lah. Dan tak ada, yang paling penting aku terus terang cakap, tak ada political involvement.
Belajar dengan kereta FC lah. Ya, legacy. Dan Real mulia. kalau kau tanya aku tak tahulah kalau macam kau cakap tadi ada penyokong kedai yang tak boleh terima. Yang kebanyakan penyokong kedai yang aku kenal, diorang ni memang penyokong yang setia. So aku tak Nak rasa sana terima je lah. ya, Kalau dia bagi tinggi tu kan. aku talk cak yang kawan-kawan Kedah yang aku kenal dekat mana pun Kedah, percayalah penyokong dia tetap kat Ya. belakang dia. Benda ni sebenarnya kita dah, orang kata setiap minggu kita ada ulas sikit-sikit. Tapi betul. bila hari ni kita ulas lebih mendalam. Macam ada time kita ulas FC tu lebih mendalam apa semua. So aku harap masa depan bola sepak Kedah ni kita harap cerah lah. Kan? Tapi personally aku dengan diorang ni, aku nak kalau boleh dia start kosong balik. Tapi aku rasa benda tu tak akan terjadi. Akan terjadi. Tak akan terjadi. Dan aku ucapkan selamat maju jaya lah. Politik Malik. Ha. Politik Malik juga lah. Itulah. Ya. So aku nak ucapkan selamat maju jaya kepada Kedah FC ataupun Kedah FA. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa sih? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12. Search. Kalau nak buka shopping kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita kat description tu, boleh klik link kita beli barang-barang. Korang nak beli kat Shopee, klik link pakai through kita punya. kenapa klik situ kan? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan. Untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi.